Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya malam ini hendak mengulas apa yang saya tulis hari ini. Yang terbaru ialah pertanyaan yang dibuat oleh 4 orang anak saya dan juga 11 cucu saya, 15 undi. Yang mana saya telah meminta mereka untuk memberi menyokong calon Barisan Nasional di tempat mereka mengundi. Ada yang mengundi di Batu, ada yang mengundi di Setiawangsa, dan ada yang mengundi di Bandar Tun Razak. Jadi soalannya ialah, mereka tanya saya balik. Dia kata, Abah, Atuk, siapa jadi Perdana Menteri? Saya secara spontan jawab, Ismail Sabri. Abah, anak saya gelarkan diri dia biasanya orang. Orang ingat Abah. Dia kata, Ismail Sabri tak jadi Perdana Menteri. Yang jadi Perdana Menteri ialah Zahid Hamidi. Ini kata daripada anak dan cucu saya. Dan kemudian saya dipahamkan malam tadi Tun Dr. Mahathir dalam ucapannya di Majlis GTA di Seremban ada juga menyebut perkara yang sama. Dia kata jika Barisan Nasional menang, bahawa Ismail Sabri tak ada merit untuk menghadap Tuan Agong untuk menamakan siapa yang jadi Perdana Menteri. Yang berjumpa nanti ialah Presiden UMNO Zahid Hamidi. Dari itu sekarang yang menjadi isunya, rakyat mungkin boleh menerima Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri meneruskan tugasnya, tetapi mereka akan bimbang. Jika UMNO ini menang, maka yang jadi Perdana Menteri ialah Ahmad Zahid Hamidi, Jawa Ponorogo. Kerana dia masih lagi Presiden UMNO. Perlembagaan UMNO memberikan masa selepas pilihan raya 6 bulan pemilihannya. Dari itu, kalau tidak berjawatan Perdana Menteri, Ismail Sabri tak akan mampu melawan Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Jika Ismail Sabri ditunjuk sebagai Perdana Menteri, dia mungkin akan melawan jawatan Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Dari itu, apa yang perlu kita terangkan kepada rakyat sekarang ialah bagaimana nak meyakinkan para pengundi yang mahu balik Barisan Nasional berkuasa tapi tak mahu 3P, perompak, penyamun dan pencuri, menjadi Perdana Menteri. Dari itu saya melihat bahawa isu ini agak tenat sedikit, agak rumit nak diselesaikan. Jadi saya telah bercakap dengan seorang pegawai kanan, Datuk Seri Ismail Sabri. Boleh tak sebelum pilihan raya ini satu perjanjian dibuat oleh Ismail Sabri dengan Presiden UMNO, yang mana perjanjian itu hitam dan putih, bahawa Ahmad Zahid memang benar-benar mencalonkan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri jika Barisan Nasional menang. Ini yang penting. Sekarang yang kita dengar, Ismail Sabri Yaakob dicalonkan Perdana Menteri berdasarkan cakap dengar. Tak ada apa pun benda yang boleh menjadi bukti yang Ahmad Zahid Hamidi akan menunaikan janji dan kata-katanya. Sebab cucu saya kata, boleh percaya ke Abah atau Zahid Hamidi ini? Maksud dia bahawa anak dan cucu saya pun tak percaya Zahid Hamidi ini kerana pembohongnya. Bertambah pula ada branding 3P, perompak, penyamun dan penyangak. Saya hanya jawab, kadang-kadang pandangan isteri, anak saya dan juga cucu saya ni ada betulnya. Saya lebih kenal Ahmad Zahid Hamidi pada orang lain, sebab kami berkawan sebelum dia ada apa lagi. Waktu Muhammad Jamrah tak berapa sangat nak ambil dia.
sebagai Ketua Pemuda. Saya yang mempengaruhi Muhammad Jamrah di pejabat Kementerian Pembangunan Luar Bandar di Jalan Raja Chulan. Saya kata dengan Muhammad Jamrah, bawalah dia. Dia ada pendidikan, ada sebagainya. Dari itu, saya nampak bahawa terlalu sukar nak meyakinkan anak dan cucu saya untuk mengundi BN ini. Kerana halangannya bahawa mereka tak mahu Ahmad Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri. Itu cucu saya pengundi yang 18-21 tahun. Anak saya itu dah dewasa sedikit. Mungkin dia akur saja jika apa abah dia cakap. Inilah perkara yang sama pada tahun 2008. Apabila anak saya tanya saya, masa tu cucu saya tidak boleh mengundi lagi. Dia kata setelah saya dipecat, dia tanya saya, abah nak undi siapa ni? Orang nak undi PKR. Orang kata apa pasal nak undi PKR? Oh, sebab abah kena pecat dalam UMNO. Orang UMNO ni bukan yang mengenang budi abah. Abah dah berjuang dalam UMNO, tinggalkan kami berhari-hari untuk pergi kempen pilihan raya, bekerja untuk parti. Tak apa, saya kata. Yang penting dan mustahak, apa yang abah terima itu risiko politik. Tetapi kamu kena ingat, kamu kena menyokong calon BN. Baik dia Cina, baik dia Melayu, baik dia India, kamu sokong je lah. Kerana kita kena maklum bahawa kita ini berada dalam zaman BN. Sedikit sebanyak perubahan hidup kita dalam zaman kerajaan BN, walaupun abah bukan orang yang mencari peluang dalam Barisan Nasional atau UMNO. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, inilah halangan terbesarnya untuk BN dapat sokongan. Walaupun ada setengah pihak dipahamkan telah memberikan anggaran. Alhamdulillah anggaran yang mereka bagi, iaitu BN akan menang 50 kursi. Itu dah kira bagus, 50 kursi. Jadi kita kena terus menguatkan parti untuk menang. Walaupun saya kena terpecat, saya hanya bermasalah dengan Wak Jahid Ponorogo, bukan dengan UMNO. UMNO ini satu parti yang saya anuti. 2 kali saya kena pecat, saya kekal dalam UMNO. Ini kali ketiga. Tetapi kerana Wak Ponorogo ni, saya susah sikit nak berkempen untuk memenangkan Barisan Nasional, walaupun saya tidak diminta oleh BN. Kalau ikut kehendak peribadi saya serang habis-habisan BN ini. Tetapi yang salah itu ialah Wak Ponorogo Zahid Hamidi. Takkan saya nak bakar UMNO ini, parti yang saya terlibat dalam usia muda saya. Sudah 52 tahun daripada 75 tahun umur UMNO ini. Maknanya saya berada dalam UMNO ini setelah 23 tahun ditubuhkan. Jadi saya nak beritahu, memanglah Rosman, cucu-cucu saya ni orang biak. Dia pun ada telefon canggih, dia pun mendengar daripada kawan-kawan dia. Saya pun tak boleh juga Rosma Azira untuk nak pelecehkan mereka, gunakan sikap detektor saya. Kamu ni cucu atuk, kamu tak nak dengar cakap atuk, ataupun kamu ni anak aku, tak nak dengar cakap aku. Tak boleh lah gitu kan. Kita mesti dengar. Dan ini adalah gambaran anak muda sekarang yang katanya 4 juta ni. Dan saya percaya keluarga-keluarga UMNO, penyokong Barisan Nasional yang ada anak berusia 18 ke 21 tahun bercakap yang mana saya lihatlah bahawa ibu bapa mereka nasihat, mereka pun tak dengar.